Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Reka Bentuk Teknologi. Baiklah murid-murid, sebelum cikgu mulakan pengajaran cikgu pada hari ini, macam biasalah, keluarkan buku teks dengan pensel lah. Muka surat berapa kita nak buka? Jom murid-murid, jom kita masih lagi tema yang sama. Jom kita buka muka surat yang ini. Okey. Surat berapa tu? Surat 11. Kita nak pergi tajuk yang seterusnya hari ni lagi. Kita masih lagi di dalam tema yang sama, ialah keselamatan di bengkel. Hari ni kita tengok amalan keselamatan di bengkel. Okey murid-murid, kita teruskan Okey, bengkel yang selamat dapat dilihat dari segi susun atau perabot serta penyimpanan dan penyelenggaraan alatan. Kalau murid-murid pernah pergi bengkel RBT kita ke atas tu, murid-murid akan nampaklah bagaimana. Yang pertama, kita tengok gambar yang pertama A ni. Gambar yang pertama kita tengok ni. Okey, ni gambar yang pertama, susun atur dan kebersihan dia. Tengok susun atur dalam bilik bengkel RBT. Ni mesti tersusun Okey, yang kedua, simpan, penyimpanan, penyelenggaraan alatan. Kita tak boleh suka-suka hati simpan alatan tu sepa-sepa, tak boleh. Tengok dalam laci yang pertama kita simpan apa, laci kedua kita simpan apa, timbang kita nak simpan kat mana dan seterusnya lah. Okey, ada dua cara susun atur. Yang pertama susun atur perabot, satu lagi alatan. Kita tengok contoh penyelenggaraan. Tadi kita tengok alatan dan susun atur dalam kelas. Ini kita tengok macam mana kita nak menyelenggara alatan tersebut. Okey, yang pertama dia tunjuk awak gunting. Awak dah guna gunting kan? Macam mana awak nak bersihkan gunting? Yang ini. Okey, dia kata bersihkan kotoran dengan reja kain atau berus yang sesuai. Reja kain ni ada kat bengkel memang disediakan. Sebab dia tak nak lah kita guna tisu ke kita guna kertas. Takut kalau kita guna tisu kertas koyak, tangan kita luka. Jadi kita berhati-hati. Kalau kain reja kain ni dia tak insyaAllah dia tak koyak memang sesuai untuk membersihkan kotoran yang ada di gunting. Kemudian dah siap bersihkan tu, kita guna tadi, kita kena titiskan minyak lah. Biar apa? Biar gunting tu cantik lah. Bukan cantik, maksud tak berkarat. Kan kadang-kadang gunting kita, kalau kita gunting kain ke, kita gunting kertas, dekat tepinya tu, dekat tengah-tengah di antara penyambungnya tu, kat situ masalah biasa. Betul? Okey, itu kalau gunting. Macam mana pula papan kekunci? Ni papan kekunci. Macam mana nak bersihkan papan kekunci ni? Ni papan kekunci Kita kena bersihkan habuk dan kotoran dengan berus atau penyedut habuk kecil. Kalau kita tak ada penyedut habuk kecil ni, dia macam vacuum lah kan. Tapi tak kita nak guna vacuum rumah. Kita guna je lah berus. Pakai bulu gigi yang lama-lama tu ke, ataupun beli bulu gigi yang murah tu, kita gosok bagi bersih. Pertama celah-celah dia tu lah sebenarnya. Habuk dia banyak kat situ. Kemudian yang kedua, kita dah berus, kita kena lap lah. Lap papan kunci tersebut menggunakan kain lembut yang lembap. Dua dia bagi kat awak. Satu macam mana nak bersihkan gunting, satu lagi macam mana kita nak bersihkan papan kekunci. Tu maksudnya amalan keselamatan di bengkel. Jadi barang-barang yang kita gunakan tu nanti tahan lama lah. Betul tak? Okey. Itu saja pelajaran kita hari ni. Apa tugasan kamu? Okey, jom kita tengok apa tugasan kamu hari ni. Okey, ini tugasan kamu. Tugasan kamu ni ada dalam buku teks. Muka surat 13. Okey, yang mana cikgu nak awak buat soalannya ni? Okey, tak semua cikgu nak suruh buat. Awak buat soalan nombor 1. Ni soalan nombor 1 awak buat. Ini soalan nombor 2 buat. Dan soalan nombor 3. 3 soalan saja. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Buat dalam buku RBT lah. Bermakna apabila kita berjumpa minggu hadapan, insyaAllah ada 3 latihan dalam buku RBT murid-murid. Yang pertama, peta minda berkaitan dengan peraturan keselamatan dalam bengkel. Yang kedua, minggu lepas cikgu bagi awak
3 soalan kemalangan yang mungkin berlaku dalam bingkit. Yang ketiga, yang inilah. Ada 3 soalan ni murid-murid buat. Murid hantar pada cikgu dalam Telegram RBT lah macam biasa. Baiklah murid, itu saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bertemu minggu depan insya-Allah bersemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.